segmen wawancara cabaran menghadapi kanser payudara ni Intan ya. Dua orang tetamu kita, mungkin Intan boleh perkenalkan kepada penonton-penonton kita untuk terus berkongsi pada pagi ini. Silakan Intan. Ya, terima kasih Wali. Alhamdulillah ya, pagi ini kita telepon menjemput dua orang tetamu undangan kita. Jadi kita perkenalkan sebelah sisi kanan saya iaitu Yang Mulia Puan Ajah Aminah binti Haji Momen, Presiden Kumpulan Sokongan Kanser Payudara, dan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Suryani binti Haji Abu Bakar, bekas pesakit kanser. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita berbicara mengenai dengan cabaran menghadapi kanser payudara ini. Jadi kalau kita bercakap mengenai dengan bulan Oktober ini adalah merupakan bulan kesedaran kanser payudara yang bermula pada 1 Oktober sehingga 31 Oktober setiap tahun. Jadi kita mulakan ya Wali bersama dengan Puan Ajah Aminah binti Haji Momen. Jadi Puan mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita sebagai mukadimah kepada penonton kita mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, bulan Oktober adalah sebagai bulan kesedaran kanser payudara. Sambutannya setiap 1 Oktober sehingga 31 Oktober. Walau bagaimanapun, walaupun dikatakan sebulan, tapi sebenarnya kegiatan-kegiatan untuk menangani kanser payudara ini setiap hari, bukan hanya bulan Oktober. Jadi saya selaku Presiden Sokongan Kanser, Kumpulan Sokongan Kanser Payudara, sebenarnya persatuan ini ditubuhkan, sebelum ditubuhkan memanglah ada mencari sebab di Brunei memang belum ada persatuan tentang kanser payudara, tentang kanser. Jadi satu kumpulan telah memikirkan untuk penubuhan kanser ini, persatuan untuk menangani tentang kanser payudara ini itu pada 16 September 2001 dan setelah 3 tahun mereka berbincang dan barulah didaftarkan. Jadi pendaftarannya pada 16 Oktober 2004. Jadi sekarang sudah lebih daripada hampir 17 tahun sudah kumpulan telah bergerak. Jadi dalam penubuhan itu memanglah dihasratkan untuk membantu tentang kanser di Darussalam. Cuma saja fokusnya kepada kanser payudara. Kanser sebenarnya kanser ada banyak. Kanser darah, kanser tulang, kanser paru-paru banyak, kanser usus dan sebagainya banyak. Jadi tapi di Brunei kita cuma ada satu kumpulan saja kanser yang menangani tentang kanser payudara, dan satu lagi adalah TASCA untuk anak-anak, kanser, menangani kanser kanak-kanak. Jadi tujuan sebenarnya dalam penubuhan ini adalah untuk membantu pesakit-pesakit kanser dalam terus sekali dari segi memberikan sokongan moral kepada mereka. Sebab pesakit-pesakit kanser ini kalau kita melihat, tapi kalau kita tidak merasa dan kita hanya melihat, malah pada dasarnya kita melihat perkataan hanya keluar kesian. Itu perkataannya akan keluar kesian. Memang itu saja yang akan keluar. Jadi inilah persatuan ini memikirkan untuk ada lima tujuan utama untuk dalam penubuhan ini. Itu yang pertama sekali adalah untuk membantu memberi sokongan dari segi moral, dari segi macam membagi nasihat dan memberikan mereka motivasi. Kemudian yang kedua untuk supaya keluarga mereka lebih tahu lagi tentang macam mana menangani pesakit-pesakit kanser dalam kalangan keluarga mereka. Dan seterusnya kita untuk memberikan, kita mengadakan seminar dan sebagainya, dan forum sebagainya untuk mengetengahkan kepada mereka yang ada di luar sana yang belum terkena kanser, untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di Negeri Darussalam, khususnya kepada wanita. Dan untuk makluman juga, kanser payudara ini bukan hanya di kalangan wanita tetapi juga dalam kalangan lelaki pun ada sekarang ini. Dan warna kod untuk lelaki adalah biru. Kalau untuk bibi ni wanita pink, warna kalas. Jadi itulah kenapa difikirkan keperluan itu untuk di Negeri Darussalam ini, kerana kita sedia maklum bahawa kanser payudara adalah pembunuh pertama juga kira di negara kita ini, selain pada
sakit jantung dan sebagainya, dan kanser bagi wanita adalah kanser rahim, dan ini tapi kanser payudara adalah yang utamalah di negara Kedah Indonesia. Jadi inilah tapi alhamdulillah dengan adanya penubuhan di PJCE ada apa tu Pantai Jerudong Specialist Center telah ada di sana untuk mengenal pasti lebih awal early detection untuk wanita-wanita yang merasa ada benjolan dan sebagainya. Jadi ini lebih menguatkan lagi persatuan kami untuk bekerjasama dengan mereka. Jadi pada insya-Allah pada kita bukan hanya memberi motivasi melalui berhadapan dari berhadapan secara berhadapan atau tetapi kita juga memberikan melalui telefon dan sebagainya, melalui WhatsApp dan sebagainya. Itu salah satu kaedah kami lah, insya-Allah. Insya-Allah ya. Jadi alhamdulillah sedikit pengenalan mengenai dengan kumpulan sokongan kanser payudara Brunei ini ya. Kalau boleh tahu Puan, ahli-ahlinya terdiri daripada siapa sahaja tu? Ahli-ahlinya terdiri daripada pakar-pakar juga. Masa penubuhan itu ada 20 orang yang telah menubuhkan kanser persatuan ini, iaitu terdiri daripada pakar-pakar, ada doktor dan ada juga nurse, dan ada ahli-ahlinya juga terdiri daripada dalam kalangan orang survivor yang telah yang pernah menghadapi yang bebas daripada kanser. Setakat hari ini berapa orang ahlinya? Ahli kami sedih sikit sebab ahli kami itu terdiri pada orang yang kanser juga, ada yang telah pergi, dan sekarang ini kami cuma ada dalam 30 orang sahaja yang bergeraklah. Alhamdulillah ya, kita doakan kesihatan ya untuk mereka terus-menerus dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga ya. Baik, kita beralih kepada Puan Suryani ni. Puan Suryani ini adalah salah seorang daripada bekas pesakit kanser ini tadi ya. Jadi mendalami perjalanan hidup Puan Suryani sendirilah ya. Puan merupakan salah seorang bekas pesakit kanser. Jadi mungkin boleh menceritakan sedikitlah pengalaman awal ya semasa macam mana mula-mula mengetahui yang Puan sendiri menghidap kanser ini tadi. Okey, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang indah je dapat disangka sebenarnya bila saya mendapati ada ketumbuhan itu, saya fikir memang bukanlah mungkin saja sukar untuk abnormal. dipercayai. Tapi memang dalam belakang fikiran saya mungkin je 50-50 sebabnya because of family history. Both my parents pun pernah kanser. So tanpa melengahlah saya terus bawa ke klinik. Macam mana tahu tu Puan? Ya. Adakah ada rasa sakit macam mana? Tidak. Tidak ada. Ada benjolan? Yes, benjolan saja. Ada benjolan saja, ada growth, ada nampak macam ada keras kan. It's different. I mean, you know your body. Kalau sekiranya ada yang lain, ganjil usulnya. So I thought, bawa tu saja ke klinik. So we went to clinic, and the klinik kerajaan beritahu, macam lain sikitnya. Yang doktor itu baik tadi bawa ke Ripas. So I went to Ripas, buat biopsi, and sampai seminggu kena panggil balik. Disahkan kanser stage 2 anda silap saya masa itu. Masa itu Puan tahun bila tu Puan? 2016. 2016. Diagnosisnya 5 hari bulan Oktober 2016, World Cancer Breast Cancer Day. Breast Cancer Day is 5 hari bulan Oktober. 5 hari bulan Oktober je saya kena diagnose. So selepas mendapati itu memang perasaan. To be honest, tidak ada merasa apa-apa. Macam ada je takut, bercampur baur. Ada je takut, ada je tidak percaya. Ada why is the first question. Why, kenapa? Tapi yalah, because ada sokongan je daripada family apa yang dah tu, that's important lah. Pelan-pelan menerima sedikit sebanyak apa yang kita ni alami. Tapi we also have to do our own research je lah, mencari jawapan yang bagaimana yang boleh the best way to menangani barang ini. Because ia bukan saja daripada segi medical, clinical, mental je. Mesti kuat. Dan of course rohani kita ni.
So yang penting masa tu saya terima apa saja yang doktor cakap, apa yang dinasihatinya, apapun jenis perubatan ataupun treatment yang perlu ditangani diterima juga walaupun dengan berat rasanya. Alhamdulillah, I've been cancer free since 2017. So 5 tahun sudah. Alhamdulillah. 2017, 18, 19, 20, 21, 22 lebih kurang 5 tahun ya Puan ya. Jadi semasa mengetahui ya yang Puan ada kanser payudara ini, Puan tidak merasakan macam sakit ke ataupun tidak selesa ke di bahagian badan sehingga mengetahui yang Puan mempunyai kanser tersebut? Tidak. Tidak, macam biasa saja. Yeah, that's why kanser ni it's a silent killer. Sometimes you don't know when you have it until it's too late. That's why early detection is important. Jadi masa tu saya macam biasa, tidak ada sakit, tidak ada demam apa-apa. Kalau Puan tidak membuat pemeriksaan pada ketika itu, mungkin Puan tidak mengetahui. Ya? Ironically, my cancer, they call it triple negative cancer, which is aggressive lah. So, saya membuat pemeriksaan bulan March tahun 2016. Yes. Tapi selang 6 bulan, March 9 bulan, 6 bulan, saya ada lama tu. So, in the course of 6 months, lama tu growth. Yes. Jadi apa yang mendorong Puan untuk lebih kuat ni untuk menjalani perubatan? Family. Family ya. I think family is important. It's not just the will to survive, but mesti ada tujuan kenapa kita ni mau berubat itu. Kadang-kadang pengalaman sebagai pesakit, you're just tired. Anda lagi mau menjalani segala treatment apa yang dah tu. Tapi when you look at your family, they give you the support, bagi dorongan apa yang dah, alhamdulillah. I think that's important. So in this case, when you are diagnosed or when you go into treatment, baik juga ada baiknya juga family ataupun ikut serta mendengarkan apa nasihat doktor, apa jenis treatmentnya. So they know apa yang diperlukan oleh pesakit itu. Not just pesakit itu saja yang menjalani all the treatment, all the mental anguish and all that. Mesti jadi dipahami oleh your support system. Jadi Puannya sebelum ini adalah pesakit kanser payudara. Jadi mungkin ada pantang larang dari segi pemakanan ataupun sebagainya. Memang kalau apapun jenis kanser, kalau menjalani kemo, memang ada rasakan makan apa, memang ngalihnya orang lepas treatment itu memang. Tapi yang penting cuba paksa diri untuk makan. Memang berat badan menurun apa yang dah tu, tapi the doctor will always try to advise you, you know, you eat this, you eat that. They will refer to you the nutritionist, and they will try to bagi jalan cara untuk menukar selera tu. Sebabnya when you are going through treatment, your deria rasa tu berubah. Jadi mungkin kita ni tukar sikit cara tadi masak ke ataupun untuk di-adjust. Tapi yang penting masa saya tu sakit, tidak ada pulang ada berpantang. Tidak ada doktor menyuruh pantang apa-apa. Just try to eat as normally as you can. Proses sehingga Puan sendiri free from cancer ni mengambil masa berapa lama? Only the doctor knows. Only the doctors, because lepas kita ni menjalani treatment itu, if you go through surgery apa yang dah, memang tiap-tiap berapa selang bulan memang ada berjumpa doktor. So blood test, scanning, semua tu. Until dia cakap, I'm happy that you are cancer free for so long, so keep it up. Alhamdulillah. Tapi usually it's 5 tahun. The marker is 5 years. Milestone is 5 tahun. Jadi kita akan berbalik semula ini kepada Puan Aminah, Puan Ajah Aminah. Jadi Puan, kita juga percaya Puan juga merupakan bekas kanser payudara ni. Jadi mungkin boleh berkongsi sedikit ni, mungkin ada tips macam mana untuk menghadapi cabaran bagi seorang pesakit kanser. Okey, terima kasih. Sebenarnya saya lebih mau fokus dulu kepada kumpulan sokongan payudaranya. Sebenarnya pada tahun ini temanya adalah menghadapi cabaran
kanser payudara. Jadi bagaimana cara kita memupuk dan membina komuniti kita untuk lebih memahami lagi tentang kanser ini. Jadi apa yang penting sebenarnya dalam masyarakat kita bukan hanya melihat kepada pesakit-pesakit kanser itu sendiri, tetapi kita sendiri harus memerhatikan diri kita sendiri, sebab seperti kata Puan sore ini tadi, bahawa kanser payudara atau apa saja kanser memang kita tidak akan merasa sakit peringkat awal. Memang tidak ada simptomnya, tidak ada apa-apa. Cuma hanya kita merasakan ada benjolan. Bermula daripada benjolan yang damit, kemudian dibiarkan. Sebenarnya kita mikirkan itu ada benjolan biasa kan. Tetapi untuk kanser payudara ini sebenarnya ada 3. Perlu kita lihat sama ada dia kanser biji kanser benar-benar. Benjolan itu ada kanser betul-betul benjolan kanser. Yang kedua adalah mungkin dia hormon. Yang ketiga mungkin dia sis. Ada 3. Jadi walaupun doktor mengatakan ini cuma hormon saja ataupun sis saja, tapi kita perlu juga berhati-hati terutama sekali dari segi permakanan, mengambil permakanan. Sebab kanser ini bukannya hanya memang daripada hidup persekitaran kita lah, keadaan kita dan keadaan persekitaran kita, tetapi juga perlu diambil kira adalah permakanan kita sebenarnya. Sebab makanan kita sekarang kebanyakan makanan fast food. Fast food ini dah juga baik di dalam untuk kita ni kita nikmati Cuma hanya kita tu mengejar waktu. Sekarang kita banyak mengejar waktu kerana waktu terlalu cepat berlari dan meninggalkan kita, tapi kita juga harus mengejar kerja kita yang di hadapan. Jadi kalau saya sendiri, saya memanglah survivor. Sudah 10 tahun. Saya sudah 10 tahun. Saya bermula daripada 12 Januari tahun 2012. Sehinggalah sekarang saya sudah alhamdulillah sudah bebas daripada kanser payudara. Kerana apa? Untuk tips tadi itu sebenarnya saya dari awal saya kanser sehinggalah sekarang ini sudah saya sembuh setotalnya sudah sembuh. Saya tidak ada makan ubat apa-apa pun daripada hospital. Dah kena bagi ubat. Cuma antiseptik itu memanglah selepas kita buat kemoterapi dan selepas radioterapi. Tetapi selepas itu tidak ada. Dan tidak ada apa-apa yang diberikan kepada saya. Cuma apa yang terapi saya adalah Al-Quran terapi kanser. Jadi ini buku ini setelah saya 5 tahun, setelah 5 tahun kanser, saya buatlah buku ini sebab hasil daripada buku ini ada ayat suci Al-Quran yang saya buat sendiri. Maksudnya ayat Al-Quran yang saya amalkan semasa saya dalam keadaan selama 5 tahun. Kerana itu tadi milestone-nya tadi memang 5 tahun. Tapi selepas 5 tahun jangan juga kita senang hati. Kerana kita harus lagi, aku sudah habis 5 tahun sudah selesai. Jangan kita mikirkan cuma tu. Sebab kanser ni dia boleh berulang. Ada yang berulang selepas 5 tahun pun dia akan berulang, tetapi lebih parah lagi. Ada yang terus melarat ke otak, ada yang ke liver dan sebagainya. Jadi dalam masa kita membuat healing, waktu kita proses kita pemulihan, haruslah kita juga jangan meninggalkan apa itu kata yang berhubung mufti, perubatan langit dan perubatan bumi. Jadi perubatan langit kita itu adalah melalui Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran itu sendiri memang banyak ayat syifa di dalamnya. Jadi apabila aku sakit maka Allah lah penyembuhnya. Kerana yang memberi sakit kita adalah Allah SWT. Jadi apa yang penting kepada mereka yang di luar sana yang sudah menghadapi kanser dan yang belum menghadapi kanser, yang penting sekarang ini kita ni jangan lupa kepada apa yang telah Allah wujudkan kita. Kenapa kita diwujudkan oleh Allah SWT? Kerana Allah suruh firman dalam surah Hidayat mengatakan dalam firman-Nya, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada aku. Jadi bila kita lupa kepada Allah, memanglah Allah akan menguji kita kan. Allah akan pertama yang menguji kita, kedua ia akan menegur kita. Jadi bagaimana cara tegur Allah? Kita melalui sakit dan sebagainya. Orang miskin, kaya, semua sekali itu adalah ujian Allah SWT. Jadi dalam perkara ini, apa yang saya sebagai tips kepada mereka yang di luar sana, pertama sekali makan kena jaga. Yang kedua, tidur jangan lewat. Tapi saya memang suka tidur lewat dulu. Memang kena kerja sehingga menyubuh. Sebab dalam Al-Quran juga ada. Allah jadikan siang untuk kita bekerja. Allah jadikan malam untuk kita berehat. Jadi memang Allah sudah beri, semua sudah ada dalam Al-Quran. Cuma saja kita, ya Allah Ta'ala, kita ini selalunya lalai.
lalai dan selalu lupa. Kita selalu lupa diri. Jadi itulah tips saya sebenarnya, jangan untuk kita dalam masa yang sekarang ini kita pun mengetahui bahawa keadaan berubah, cepat berubah, dan sekarang ini pun kita melihat bagaimana keadaan dunia sekarang ini. Jadi dekatlah dengan Allah SWT. Jangan ditinggalkan solat, jangan ditinggalkan baca Al-Quran. Jadi ini yang penting sebagai ubat kepada sebagai terapi kepada diri kita dalam kehidupan kita. Artinya bukan sahaja kanser payudara, tapi apa saja jenis penyakit. Sekarang ini yang banyak saya dengar, saya selaku presiden, yang banyak saya terima masa ini, penajah tolong, mamaku sekarang ni sakit kanser usus, mamaku sakit ani, bapakku kanser ani. Contoh kan, banyak mbak. Jadi kita ni yang sudah merasa, yang sudah pernah dihinggapi oleh kanser ni, macam bila kita mendengar ada yang anak-anak yang mengadu macam tu kan, kadang-kadang mamanya, anakku kanser ni masa ni, macam mana? Okey, kita buat macam ni. Jadi kita ni dalam hidupan ni, kita ni jangan bila sudah datang sesuatu musibah dalam hidup kita ni, jangan terus mengalah. Sebab Allah pun dia suka kita mengalah tu. Jadi apa yang penting sekarang ni, kita ni mestilah muhasabah diri kita ni, apa pernah dosa yang pernah aku buat sebelum ini. Mungkin ada dosa yang pernah aku buat. Contoh, jadi kita ni balik semula. Artinya apapun yang kita terima masa ini, sakit yang kita terima ataupun apa yang kita terima, kita ni balik semula kepada Allah SWT. Jangan ditanya, kenapa aku sakit? Jangan ditanya. Sebab itu pastinya takdir dan juga ketentuan daripada Allah SWT. Dan semua ini sebenarnya telah pun tertulis daripada Lauh Mahfuz lagi. Sebelum roh ditiupkan ke atas jasad tubuh badan kita ni. Baik, kita ke Puan Suryani ni. Sebenarnya masa sangat mencemburui kita ni, banyak sebenarnya pengalaman dan juga nasihat yang ingin kita ni dengarkan. Tetapi sedikitlah daripada Puan Suryani, mungkin ada nasihat kepada para wanita di luar sanalah untuk membuat pemeriksaan awal, lebih-lebih lagi berfokus kepada kanser payudara ini. Sebenarnya ramai yang takutkan bercek ni. Takut kedapatan ada. Tapi kan lebih baik kalau kita ni tahu daripada awal. So kita ni sendiri tahu badan kita ni sendiri. Kalau ada sebarang perubahan, ada rasa lain, bawa kita bercek. Sekarang ni pun banyak kemudahan. Seperti di PJSC ada Early Detection Center di sana. So it's free. Go. Why don't you just take the opportunity, ambil peluang itu untuk berperiksa. Especially wanita yang sudah meningkat umur ke 40-an atau I think it's best to take extra prevention measures lah. Lebih awal tadi tu lebih baik. Jadi lebih awal detect, lebih berkesan segala treatment yang akan ditangani nanti. When you're younger, you can fight better. When you're more healthier, you can be stronger to fight the treatment, the cancer. Cancer kills, yes, but sometimes the treatment is even worse when you start. Itu yang penting. Don't give up. Never give up. Itulah nasihat kepada wanita dan juga mungkin untuk lelaki-lelaki jugalah kerana mendengarkan daripada Puan Hajah sebentar tadi, lelaki-lelaki pun kadang-kadang ni ada juga yang kena kanser payudara ni. Jadi terakhir ni sebelum kita ni menutup tirai sampai pagi ini, Puan Hajah mungkin ada nasihat kepada pengidap kanser khusus payudara yang mungkin mengikuti rancangan kita pagi ini. Baik, terima kasih Wali dan Intan. Sebenarnya saya sangat suka kalau soal macam ni. Sebenarnya bukan kita fokus kepada pesakit kanser, tetapi sekarang ini kita fokus kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu artinya di jabatan-jabatan kerjaan, kepada masyarakat, kepada ketua-ketua kampung dan sebagainya itu mesti berperanan. Sebab apa? Sekarang ini dalam bulan Oktober adalah bulan kesedaran kanser payudara. Jadi bulan pink lah, bulan kalas. Jadi dalam perkara ini sebenarnya apa yang kita perlu adalah secara kolektif kita ni mesti bekerjasama. Jadi bukan hanya pesakit kanser. Apabila seorang sakit memang dia akan sakit, tetapi untuk prevention ni macam mana? Okey, kalau tadi kata Suryani tadi kata ni ke PJC untuk mendapatkan early detection atau, tetapi sebenarnya yang kata ni yang perlu kita ni ambil sekarang ni adalah di jabatan-jabatan kerajaan. Sekarang ni adalah bulannya. Jadi panggillah pihak-pihak tertentu yang boleh membagi ceramah ke jabatan-jabatan berkenaan untuk menyampaikan tentang apa dia kanser payudara ni. Macam mana ia boleh boleh menjejaskan. Sebab apabila seorang pekerja terjejas dengan kanser, maka kerjaan akan rugi. Ruginya ada dua.
Okey, saya ceritakan ruginya ada dua. Satu, pertama sekali ruginya adalah mereka keluar, sentiasa keluar dan kerja akan tertinggal kerana mereka sakit. Kedua adalah kerjaan sendiri kita kerana perubatan. Perubatan untuk mengubati seorang pesakit kanser bukan ratus-ratus ringgit, tetapi puluhan ribu ringgit. Jadi dengan demikian kita menyelamatkan ekonomi negara, okey, kita menyelamatkan masyarakat kita ini menjadi warga yang sihat, sebab Kementerian Kesihatan sendiri pun membuat satu warga sihat. Jadi macam mana kita untuk mendapatkan warga sihat, maka semua pihak berperanan. Artinya bukan pesakit kanser itu okey aku mau sembuh, misalnya aku mau sembuh, memanglah ia akan sembuh, tetapi apa peranan masyarakat? Yang pertama sekali sokongan daripada keluarga itu sendiri. Semasa pertama sekali saya mendapat kanser pun saya dah disokong oleh keluarga saya sendiri, terutama sekali suami saya. Dan ini untuk wali, untuk pengetahuan wali dan untuk pengetahuan Intan, ada beberapa, bukan tidak menyebut semua, suami-suami apabila mereka tahu yang isteri mereka setelah kanser, mereka kadang-kadang tidak menunjukkan tidak memberi sokongan moral yang sebenarnya. Seperti tahun 2020 kami membuat seuntai kasih bersamamu, itu adalah untuk menemukan suami isteri itu supaya mereka berkasih sayang antara walaupun isteri telah artinya dibuang satu payudara misalnya. Okey, dibuang satu payudara. Kemudian dibuang satu payudara, kemudian mereka sudah merasa, oh isteriku sudah tak cantik, mahkotanya sudah hilang. Jangan dia ke sana, tetapi apa pengorbanan isteri sebelum itu. Jadi itulah. Jadi kepada masyarakat di luar sana, bila ada keluarga yang menghidapi kanser, maka sokonglah mereka sekuat-kuatnya. Ya, baik. Yang penting ada bagi sokongan kepada mereka yang menghidapi kanser payudara ini. Apapun, alhamdulillah wali, kita juga diberi terima kasih kepada Yang Mulia Puan Haja Aminah binti Haji Momin, iaitu Presiden Kumpulan Sokongan Kanser Payudara, dan juga kepada Puan Suryani binti Haji Abu Bakar, bekas pesakit kanser. Ya.